Terima kasih Monica. Dan dalam situasi kita hadapi sekarang semua dalam agak terhad, bersederhana dan apapun sama-sama untuk kita menangi situasi ini, kekuatan mental juga merupakan satu aspek yang perlu dijaga supaya dapat melalui situasi pandemik ini dengan tenang. Dan untuk itu juga kita ingin perkenalkan tamu di studio pada kali ini. Terima kasih, selamat pagi kepada kaunselor kita Encik Fudel Hakimi Arif bin Ibrahim. Dalam situasi sekarang ramai juga yang ternanti-nantikan bila kita boleh kembali ke rutin sebelum ini, tapi perjalanan itu agak mencabar sekarang. Pandangan Cik Fudel sendiri tentang PKP ini, hari pertama yang lebih ketat, full lockdown. Harapan Cik Fudel bagaimana? Secara terus terang, secara jujurnya, orang kata apa, ini adalah kali ketiga kita lockdown. Dan yang pastinya matlamat utama adalah untuk kita cuba kembali kepada kehidupan yang asal. Jadi kita perlu, bagi saya terus terangnya, sedih pun ada sebab kena kerja dari rumah. Kemudian tak dapat jumpa kawan-kawan dekat office walaupun ada SOP dan sebagainya. Tapi demi kebaikan masyarakat terutamanya, jadi kita sahut dengan hati yang terbuka, kita buat dengan hati yang terbuka. Saya buat dengan hati yang terbuka untuk pastikan saya antara salah seorang frontliner yang mampu untuk lawan COVID-19 ni. Yang sempat saya lihat di premis-premis pejabat perniagaan, ada juga syarikat yang tampil macam di KKMM juga, ada talian kaunseling. Sekiranya ada keresahan ataupun dalam situasi penuh ketidaktentuan ini, macam-macam keresahan ada dalam fikiran. Terutamanya bagi mereka yang terjejas mata pencarian, lagilah lebih gusar dalam situasi ini. Dan juga timbul satu lagi situasi bila mana untuk menyelesaikan ataupun mengatasi situasi ini, kita perlu mendapatkan vaksin dengan segera. Jadi ada dua kompartmen di situ. Tapi untuk situasi sekarang, walaupun semalam PM telah pun memberikan pengisian tentang apa antara bantuan dan sebagainya, bagaimana lagi cara boleh dikurangkan lagi kerisauan ataupun dapat ditangani dengan lebih tenang lagi? Fungsi di sini adalah peranan di mana fungsi seorang kaunselor. Kalau kita lihat, tidak semua orang ada satu perception negatif pada kaunselor. Bila you jumpa kaunselor, bermaksud you ada masalah. Tapi sebenarnya bila you jumpa kaunselor, sebenarnya kat sinilah peluang you untuk you luahkan apa yang you rasa. Sebab sejauh mana pun input yang you dapat, tapi you sendiri tak positif, you sendiri yang letakkan, oh benda ni tak apalah, you tunding jari. You tunjuk pada orang A, orang B dan sebagainya. Benda ni tak akan selesai. Macam saya selalu pesan kepada rakan-rakan, klien-klien saya yang hadir untuk kaunseling, apa-apa berbalik kepada diri you sendiri. Expect to yourself. Kalau you melihat kepada daripada sudut pandangan positif, tak kisahlah apa yang Perdana Menteri bagi, kerajaan buat untuk membantu, tetapi kalau you sendiri sibuk tuning jari, kan, you tak nak dapatkan bantuan dan sebagainya, untuk you bantu diri you sendiri, dia akan beri impact juga kepada diri you sendiri, bukan orang lain. Sebab itulah mental health sebenarnya satu peranan yang sangat-sangat penting. Dan apa yang saya boleh kata, secara tak sedar, disebabkan you pandang serong ataupun you ambil pandang enteng, dia akan berikan impak yang negatif pada you sendiri. Aspek keuangan ini merupakan satu aspek yang sangat besar sebenarnya, menimbulkan banyak kegusaran di kalangan mereka yang terjejas. Dan bagaimana pula pihak syarikat sekiranya, sebab budaya kaunseling di Malaysia ini masih lagi belum lagi dipraktikkan sepenuhnya. Kalau di negara barat sikit-sikit jumpa shrink, jadi merupakan satu, kadang-kadang kita ni nak meluahkan saja, bukannya nak penyelesaian pun. Apakah mungkin bagi pihak majikan juga boleh melakukan sesuatu untuk memberikan avenue ataupun platform supaya warga pekerja itu boleh meluahkan masalah kegusaran itu kepada pihak yang boleh mendengar kerisauan mereka? Bagus soalan tu. Kadang-kadang buat kaunseling ni, kita bukan kadang orang satu time bila jumpa kaunselor ni, dia akan dengar tazkirah ataupun mendengar nasihat pada kaunselor. Orang ada satu stereotip macam tu. Sebenarnya kaunseling ni, kaunselor dengan klien tu dia bergerak sama-sama. Maksudnya kaunselor mendengar luahan daripada klien dan kaunselor tu membantu klien tu berasaskan kepada keperluan klien tu sendiri. Sebab tu dalam kaunseling ni dia ada goal, dia ada matlamat dalam sesi. Jadi menjawab pada soalan tadi kan, majikan, alhamdulillah sekarang ni saya sangat-sangat bersyukur di mana
saya di Perdana University, kita ada Mekar Service. Di mana Mekar Service ni kita membantu unit organisasi yang tak ada counsellors. So kita attach dengan mereka dan kita bantu. Sekarang ni alhamdulillah 2 sektor korporat yang kita dah bantu dengan perkhidmatan kaunseling. Dan alhamdulillah juga feedback daripada mereka sangat-sangat menggalakkan. Saya boleh katakan sesi kaunseling 1 jam 45 minit, 30-50 minit satu sesi kan. Saya dikatakan kadang satu hari ada 4 hingga 5 sesi. Dapat mereka memerlukan. Kadang-kadang kita nampak isu adalah COVID kan sekarang ni, macam tadi kata kewangan dan sebagainya. Sebenarnya yang paling membimbangkan adalah bila dekat rumah kan, bagi yang mereka berkahwin, ada pasangan dan sebagainya. Kadang-kadang sebelum kahwin kita kenal waktu kita dating, betul. Kadang-kadang kita kenal kita you balik pukul 8 sampai rumah pukul 9 malam. Lepas tu jumpa cicit dia, you tidur. Satu hal lah full time. Tapi bila you bekerja dekat rumah, work from home ni, you dengan pasangan you. Apa yang risau ni kadang-kadang you tak kenal the true colour of pasangan you. Seorang pula kena buang kerja. Betul. Timbul lagi masalah lain, masalah kewangan. Yes, mula ngungkit pula lepas tu. Minggu tahun lepas birthday I you beli LV, tahun ni tak beli. Macam mana dah timbul lagi konflik lain. Sebenarnya kalau kat sini saya katakan sebenarnya perlu kaunseling kadang luahkan, kadang tak ada kaitan pun dengan kerja. Kadang because of family, kewangan macam kadang kewangan, family, relationship juga kadang-kadang terjejas because of pandemik ni sebenarnya. Dalam situasi ini kadang-kadang bila kita lihat gambar rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang berada di luar negara, ada beberapa negara yang dah tak payah pakai mask dah kembali sebab vaksinasi mereka telah mencapai tahap yang membolehkan mereka kembali kepada rutin biasa. Di Malaysia masih lagi malangnya walaupun dengan kerajaan cakap 150,000 selepas ini setiap hari ingin dimobilisasikan, masih juga ada dalam golongan WhatsApp yang mengatakan dia tu ambil vaksin terus pingsan, dia ambil vaksin terus pula keluar, sebelum ni sihat je tak apa. Jadi masih lagi ada golongan yang menakut-nakutkan supaya dia tak nak ambil satu hal, dia menakutkan orang lain supaya jangan ambil. Betul. Orang kata apa, jabatan N lah jabatan N ni kan tak berdaftar, laju dia sampai ke grup WhatsApp. Kadang-kadang saya pun terima juga kan, kadang student saya kan, Abang Arif, student sebagai saya Abang Arif. Abang Arif, saya dapat info pasal ni betul ke? You rasa betul tak? Berapa ramai orang yang ambil vaksin dah successful pun? Adakah because of satu orang you label semua orang mengalami masalah yang sama kan? Sebenarnya lah saya kata tadi, dia berbalik kepada individu itu sendiri. Kalau you tak yakin, you jangan spread tak keyakinan you pada orang lain. You jangan orang kata apa dah orang tengah ketakutan, walaupun kita dah 3.0 kita punya lockdown ni, pandemik ni sebenarnya masih ada lagi individu yang toksik yang akhirnya menyebabkan orang lain pun rasa takut. It's okay macam kita panic buying kan. You nak panic buying seorang sudahlah. You janganlah beritahu jiran you, lagi jiran you call anak dia call pula sepupu dan sebagainya. Dah satu masalah kan. Jadi kat sini kalau you rasa you was-was ataupun you takut, you dapatkan confirmation daripada badan yang betul. Contohlah sebagai contoh, you dekat kawasan Slim River contoh. Dekat mana kawasan yang you boleh untuk dapatkan informasi yang komplit. Sekarang ni banyak talian. Contohnya MKN sendiri pun mendekatkan diri dengan masyarakat. Kementerian Pembangunan Wanita pun membantu masyarakat dalam berbagai aspek. So dekat sini you dapat lihat sebenarnya banyak you boleh dapat info sebenarnya daripada you kerap-kerap sebar daripada grup WhatsApp sebelah. Orang kata bahasa mudah grup WhatsApp sebelah lah. Kan yang dapat info tu menyebabkan akhirnya you separate dan akhirnya matlamat kita nak bebas COVID tak capai lah. Adakah secara mungkin sebab saya berborak dengan kaunselor sekarang mungkin boleh dapat mengenal pasti dari segi, adakah mentaliti bahawa lebih mudah untuk saya mempercayai apa yang saya ingin percaya. Jadi kalau dibagi fakta sekalipun mereka kata jiran kepada dia jatuh sebab vaksin. Jadi mentaliti itu sendiri sudah ada blok awal-awal yang saya tak nak percaya walaupun dia fakta perubatan. Macam ni. Tidak semua orang faham kepada akronim ataupun tidak semua orang faham pasal level yang tinggi. Jadi bila saya tak katalah masyarakat tak faham sepenuhnya ada yang faham. Sebab sekarang semua ujung jari kan. Tekan je terus dapat confirmation. Dapat yang betul ke yang salah tu yang salah. Itu isu dia. Betul. Tekan je dan you dapat information. Tapi apa yang membimbangkan macam mana you cakap tadi kan, matlamat tu kadang-kadang you ada hak untuk you percaya ataupun tidak, tapi you confirmkan dulu. Sebab saya kata manusia ni saya melihat pada 3 aspek, kognitif, emosi dan behavior. Kalau emosi kognitif terganggu, automatik emosi ni pun terganggu. You kata vaksin ni jahat, vaksin tak bagus, nanti kalau ambil lepas vaksin terus sakit demam, lepas tu pengsan. Emosi you, ya Allah bahayanya ambil vaksin ni. Behavior you, jangan daftar vaksin.
Nampak tak? Sebenarnya dekat situ yang mempengaruhi orang lain juga sebenarnya. So saya kata tadi pada segmen saya pertama kan, kalau you tak yakin, you dapatkan informasi. Kalau you tak yakin, tanya pada orang sepatutnya, bukan tanya kepada grup WhatsApp. Betul tak statement saya kan? Saya tidaklah menyalah semua orang, tapi kadang-kadang terus hantar dalam grup WhatsApp, korang tahu tak pasal ni dan sebagainya. Benda ni yang membimbangkan masyarakat. Itu yang saya selalu pesan juga kepada masyarakat, kawan-kawan sekalian. Jangan mudah letak satu perception kalau you tak yakin dengan statement tu. Ada 3 perkataan yang saya sangat risau bila saya lihat di WhatsApp chat, iaitu forwarded many times. Ataupun telah diajukan banyak kali. Sebab statement, kalau you sebar, you akan dapat 1 ganjam paling. Itu menggunakan satu lagi aspek agama. Dalam situasi sekarang juga, mungkin bila mana tidak pernah satu isi rumah itu berkumpul sekali dalam waktu yang begitu lama. Seorang nak pergi PDPR, nak fikir ibu punya tugas harian, ibu punya dapat pula yang berkejaya dan bapa pula. Jadi ini satu situasi yang boleh menguji kesabaran dan juga bagaimana kepimpinan sebuah keluarga itu. Ada juga isteri yang barangkali ataupun suami yang berasa gusar dengan situasi rumah tangga mereka, tapi barangkali mentaliti di Asia ini, kalau kita mengadu ke orang luar, dia dilihat sebagai perhubungan yang gagal, fail marriage. Walaupun sebenarnya berbincang dengan pihak kaunselor itu merupakan satu yang sangat digalakkan di dalam budaya-budaya lain. Pandangan Arif macam mana? Okey, dia macam ni. Kalau dekat pejabat agama, kita panggil jabatan kita panggil bahagian runding cara keluarga. Okey. Setengah orang kalau pergi situ bercerai. Sebenarnya tak, kita nak bincang apa yang kita perbaiki. Kita tak nak pergi bercerai. Tak nak pergi bercerai, sebab tu dia pergi dapatkan bantuan kan. Tapi tengok juga kepada orang yang bantu. Seterusnya kita tengok dari segi keluarga tadi. Kalau jumpa kaunselor, saya kata tadi, kalau jumpa kaunselor ni mesti ada masalah, gagal lah. You tak jumpa lagi, you tak bincang lagi. Adakah dekat tertulis dekat kepala kaunselor tu, bila you klien jumpa, you gagal, you klien gagal kan. Tapi sebenarnya kita nak bagi tahu, bila you jumpa kaunselor, you table out everything yang you rasa. Apa yang you rasa you perlu perbaiki kan. Saya tak kata lelaki ego, perempuan tak ego. Tak. Dalam konteks ni, you nak selesaikan ke tak? Simple je. You nak selesaikan tak apa isu yang berlaku daripada diri you? Daripada you selesai, ataupun you nak terus biar yang akhirnya menyebabkan kegagalan rumah tangga. You nak pilih yang mana? Dan jika saya kata kegagalan rumah tangga, banyak lagi panjang topik kita hari ini kan. So, dekat berbalik pada keluarga tadi. Betul. Kadang-kadang bila isteri berkejaya, suami berkejaya, anak nak PDPR dan sebagainya kan. Jam dekat rumah. Abang, anak kelas yang isteri nak online meeting, lepas tu nak kena email dan sebagainya. Dekat situ ada satu konflik. Tambah pula kalau yang jenis pitching high tone. Kan? Lagi saya buat demo, terkejut semua orang kat sini kan. High tone, dia bagi note yang paling tinggi. Abang, anak nak exam dan sebagainya. Kat situ akan timbul isu juga. You pun tak cakap elok-elok. Dah timbul konflik. Communication kat situ. Tapi matlamat sebenarnya, abang, anak ni nak kelas. Abang, saya ada meeting. Yang suami pun kadang ada pun meeting kadang-kadang. Saya kata, dulu berkejaya. Anak pun, tu kelas seorang anak. Kalau 2 anak, 3 anak yang ada PDPR, akan menimbulkan isu juga kepada institusi keluarga tu. So jam lah dekat rumah, traffic jam. Lalu pergi nak pergi kerja jam. Sekarang kat rumah pun jam juga. Dalam situasi sebegini, ia juga memanggil kejujuran kepada diri sendiri untuk mengakui masalah apa yang kita ada dekat rumah. Kalau keuanganlah, apakah perlu, sebab ada juga saya lihat beberapa pihak yang walaupun sukar untuk bertukar kerjaya sebab terlalu biasa. Mereka juga melihat setengah pekerjaan itu seperti macam jatuh standard daripada mereka. Tak naklah, saya dulu manager, saya nak buat kerja ni. Tapi dalam situasi sekarang, kejujuran itu juga penting untuk memastikan kelangsungan keluarga itu perlu dilakukan. Adakah ini juga dilihat berlaku dalam situasi sekarang? Sebab ramai yang tidak boleh turun strata lah kalau dikatakan untuk mencari pekerjaan. Okey. Soalan simple kan. Nak survive ke tak nak survive? Bahasa mudah kan. You nak survive ke tak nak survive? Kalau you tak buat, you boleh bayar komitmen you tak? Terus saya kata, lebih baik you jujur dengan kaunselor, sebab kaunselor tak pandai baca orang. Tak ada pergi datang kaunselor, saya tahu masalah you apa. Kenapa you pakai kereta mahal-mahal? Kenapa? Tak payah kaunselor marahan. Asal you pakai kaunselor mahal. Sebab setiap kaunselor dia ada teori yang dia pegang. Dia akan guide melalui teori. So kalau you jujur, kita akan bantu you daripada A, daripada start atau event you. Kita bantu belief system you. Kita bantu kenapa you jadi macam ni. And apa yang paling menarik bila you dah table out everything, you jujur dengan cerita you. Di situ kita dapat bantu, kita bagi intervention yang betul untuk you. Sama juga macam berbalik pada COVID kan. Betul, COVID ni mempengaruhi semua orang. Saya tak nafi. Tetapi
sekiranya you sendiri tak jujur dengan apa yang berlaku pada diri you, terutama rumah tangga lah, pasangan yang berkejaya. Kalau you tak jujur dengan apa yang berlaku dalam diri you tak jujur dengan apa yang you nak buat. Orang you bisa kata you boleh tipu orang lain, you boleh tipu siapa you nak tipu, tapi you tak boleh tipu diri you sendiri. Yang akhirnya you terus berlingung, you floating in your mind lah, you floating je. Nak tidur macam kenapa lah cik tak settle sebenarnya. Tak settle. Kalau lah aku buat macam ni, dia kalau dah balik pada kalau. Sekarang kita nak statement, saya boleh buat dan saya nak benda tu selesai dengan cara yang profesional. Sebab tu counselling ni kita panggil bantuan profesional. Sebab seorang kaunselor ni dia perlu berdaftar, dia kena lesen, baru dia boleh buat counselling kan. So dekat situ kita kena melihat sebenarnya bantuan ni adalah bantuan profesional. Sebab setiap kaunselor ni, sebab masyarakat kita takut bila jumpa kaunselor cerita ke orang luar. Tidak akan berlaku sebab kita memang ada kod dan ada form. Dan lembaga kaunselor Malaysia sendiri pun meletakkan etika kelas itu sangat-sangat penting. Jadi apa yang cerita pada kaunselor dalam bilik itu saja, hanya you dan kaunselor saja yang tahu bagaimana benda tidak membahayakan diri you. Kan? Tapi itulah macam saya kata tadi, you jumpa kaunselor pun tak jujur. Macam mana kita nak bantu kan? Tapi insya-Allah dengan skill-skill kaunselor dan kaunseling ni kadang-kadang you sendiri pun terlepas dalam sesi kaunseling dan kita bantu daripada isu sebenar. Satu yang barangkali kurang mendapat perhatian, mereka yang telah sembuh dari COVID-19. Mereka juga menghadapi stigma. Bagaimana sebab dalam sepanjang di kuarantin untuk mendapatkan rawatan itu job hilang. Betul. Dan itu satu hal untuk mendapatkan kembali kepercayaan majikan dan masyarakat itu juga sebenarnya menjadi cabaran juga pada mereka. Walaupun secara amnya kita baguslah dah sembuh, tapi ketakutan itu ada pada masyarakat luar. Bagaimana untuk dibantu mereka ini pula yang telah pun sembuh dan kembali ingin meneruskan kehidupan tetapi tetap mendapat stigma daripada jiran-jiran dan daripada rakan sekerja? Ini yang baru kita bincang. Ini sekarang work from home, besok dah masuk ke office lagi. Betul. Ini yang kita bincang dalam meeting kami baru ni, mental health punya team lah. Apa yang merisaukan kan? Kadang-kadang ahli keluarga yang mengalami COVID lah kan, dapat rumah dah sihat dah kan. Anak sini tak ada duduk dengan ayah, nanti kena COVID. Nanti kena COVID. Inilah yang memberikan lagi mental breakdown orang tu kan. Orang tu baru nak sembuh. Tiba-tiba disebabkan statement-statement yang macam ni, isteri tak mau dekat, masyarakat pandang, okey kan nak sembang dengan dia, okey kan dia masuk rumah. So orang dah ada satu stigma. Dekat sinilah sebenarnya peranan kita kena beritahu. You dalam proses sembuh. Okey, you proses sembuh dan kami support you untuk sembuh. Okey. COVID ni macam semua orang tahu, COVID ni sentuhan dan sebagainya kan. Direct contact dan sebagainya. You sendiri faham. Sebab tu saya kata, tak boleh salahkan orang lain. You kena faham konsep COVID tu sendiri, you kena faham konsep sembuh tu yang macam mana. Tapi yang bimbang macam saya cakap tadi lah kan, bila orang sembuh COVID ni tak nak duduk dengan you. Tak mau. Dah. Macam saya kata, dia akan pergi pada mental, ada stres dan sebagainya. So, keluarga, terutamanya keluarga lah, microsystem, yang paling dekat keluarga lah. So, isteri, anak-anak, kita kena support. Mungkin family yang tahu, mungkin bila video call, bagi moral support. Supaya dia rasa je, aku akan sihat COVID dan aku bebas COVID. Sebab saya difahamkan ya, bila orang kena COVID, dia akan sembuh. Tapi dia tak boleh kena infection lain. Supaya dia tidak ada simptom lain kan. So ini yang kita nak. Habis kalau dia stres, dia tak happy dengan selepas ada COVID, agak-agak dia boleh survive tak? Itu yang bimbang kat situ. Dia boleh survive tak lepas tu? Family pun tak support dia. Mengharapkan frontliner pun tak terkejar dah sekarang. Kan? Nak follow up pun tak terkejar dah. Jadi family juga memerlukan peranan sebagai orang kata apa, ejen penyebar ataupun ejen penyembuh kepada internal punya isu. Internal isu ni, mental ni tak ada ubat. Melainkan kita punya positive code, sokongan mental, fizikal dan sebagainya, supaya dia rasa macam family faham and aku ada support and dia pun akan rasa seronok untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Nak pergi kerja pun dah akan rasa okey, walaupun kawan-kawan ni duduk pandang serong. Dia macam tu. Kalau dibandingkan secara emosi warga masyarakat ketika PKP yang pertama dahulu, mereka secara aktif memikirkan okey, hari ini nak baking, kita exercise, jadi semangat untuk melalui situasi itu moralnya agak berbeza dengan sekarang. Mungkin sekarang telah kepenatan lockdown barangkali, COVID fatigue sebab terlalu banyak had. Dan dalam situasi sebegini yang diminta oleh kerajaan, oleh terutamanya Ketua Pengarah Kesihatan, 2 minggu ni maintainlah dulu, tahanlah dulu. Tapi dengan situasi sekarang semua orang makin down ni, apa yang mereka boleh lakukan supaya kekuatan mereka pada lockdown awal dulu dapat diteruskan dan kita dapat mengurangkan kes jangkitan ini? Okey. Ya, macam ni, simple je. You tanya diri, apa yang you suka?
Dalam kaunseling simple je. Apa yang you suka buat? Kita tak boleh nak ajar orang, kau duduk rumah. Orang jiran duduk rumah, kita pakai speaker tak boleh. Kita tanya diri kita. Kita sebar, kita semua ada Facebook, ada TikTok sekarang ni yang viral dan sebagainya. So dekat situ you boleh tanya apa yang you seronok buat bersama keluarga you dekat rumah. At least dekat sini you dapat kurang stres, you dapat kekalkan hubungan dengan keluarga dan pasangan, you dapat create satu awareness baru among keluarga. Betul, saya tak nafikan kita dah penat dah. Yang pertama semua orang semangat sampai ada grup masak apa tak jadi hari ni dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya cuba kita bawa balik momentum tu. Kita tanya diri kita balik. Kalau kita tetap menunjuk jari pada, maaf saya katakan kadang-kadang kita tetap menunjuk jari, sebenarnya kita tak mau menunjuk jari. Kita tanya diri kita apa yang kita boleh buat untuk kita pastikan diri kita seronok dan masyarakat seronok. Kita kongsi keseronokan tu. Daripada kita dah update saja bukan-bukan, kita update keseronokan kita bersama keluarga supaya kita dapat spread awareness secara tidak langsung. Laman web ataupun laman Instagram boleh masyarakat hubungi untuk barangkali berbicara dengan mana-mana kaunselor? Okey, untuk sekarang ni boleh berhubungan dengan Lembaga Kaunseling Malaysia, MKN juga. Dan yang kalau untuk mudah boleh dengan Bersih Malaysia. Okey, di talian 0329359935. Okey, di sini kita boleh dapatkan bantuan secara profesional. Itu yang pertamanya. Yang kedua, kita akan dapat orang kata apa guideline yang simple mengikut kefahaman kita. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Kalau boleh kita nak panjangkan lagi segmen ini kerana kekuatan mental bukan satu aspek yang sangat penting untuk sama-sama kita hadapi. Tapi apa sekali kita berikan taliannya 03-2935-9935 untuk anda hubungi dan meluahkan apa saja kegusaran yang berlaku dalam fikiran sepanjang kita melalui PKP ini. Dan kita akan kembali selepas ini bersama